Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yaqul qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sidang penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah. Pertama dan selamanya kita dapat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayang Allah. Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi peluang dan ruang pada kita hingga di saat ini, insya-Allah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dah berpuasa sebanyak 5 hari, insya-Allah. 5 hari dah 5 Ramadan, insya-Allah. Malam ni malam yang ke-6, insya-Allah. Semoga kita gunalah peluang dan ruang ini sebaik mungkin untuk kita melipat ganda ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita sentiasa berusaha untuk kita memburu satu malam yang sangat kita nantikan, itu malam Al-Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan bermula malam pertama Ramadan lagi lah kita sudah berusaha, masya-Allah, bersungguh-sungguh melipat gandakan amal ibadat kita dengan kita solat fardunya, dengan solat sunatnya, dengan solat tarawihnya, dengan sedekah kita, dengan baca Al-Quran kita dan sebagainya, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita buat, apa yang kita amalkan, insya-Allah, sepanjang Ramadan ini Allah menerima amalan kita dan dapat kita bertemu, ibadat kita ni bertemu bertepatan dengan malam Al-Qadar, insya-Allah, dengan ganjaran yang sangat besar, iaitu ganjaran siapa yang beribadat bertepatan dengan malam Al-Qadar, seolah dia beribadah 1000 bulan, ataupun ulama kira lebih kurang dalam 83 ataupun 84 tahun ibadat, insya-Allah. Untuk kita antara insan-insan hamba-hamba Allah yang terpilih mendapat ganjaran beribadat pada malam Al-Qadar, insya-Allah. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, insya-Allah. Malam ini kita akan teruskan membaca satu lagi hadis, insya-Allah, berkaitan kelebihan Ramadan, berkaitan dengan kelebihan bersahur, insya-Allah. Dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya menurunkan rahmat ke atas orang-orang yang bersahur. Seulang hadis dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mafhumnya, Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya menurunkan rahmat ke atas orang-orang yang bersahur. Hadis yang diriwayat Tabrani dan Ibn Hibban. Keterangan: begitu besarnya nikmat dan ihsan Allah Subhanahu wa taala ke atas umat ini, sehingga melalui keberkatan Ramadan dia telah menjadikan makan sebelum berpuasa yang dinamakan bersahur itu pun satu perkara yang mendatangkan pahala. Dengan bersahur juga orang-orang Islam diberikan ganjaran. Banyak hadis yang menyebutkan kelebihan dan ganjaran bersahur. Alamah Aini rahimallahu ta'ala telah menukilkan ijma' ulama' bahawa bersahur adalah sunat. Beliau juga telah menukilkan hadis-hadis yang daripada 17 orang sahabat tentang kelebihan bersahur. Ramai manusia yang terlepas daripada kelebihan bersahur kerana kemalasan, dan ada sebahagian yang lain pula selepas saja solat tarawih terus makan lalu pergi tidur. Mereka itu juga terlepas daripada ganjaran tersebut. Dari segi bahasa, sebagaimana yang ditulis dalam kamus, sahur adalah makanan yang dimakan ketika hampir waktu subuh. Sebahagian ulama mengatakan bahawa waktu sahur bermula setelah separuh malam berlalu. Sementara penulis kitab Al-Kashaf pula mengatakan bahawa waktu bersahur ialah 1/6 terakhir daripada malam, yakni seluruh waktu malam dibahagikan kepada 6 bahagian, yang masa bersahur ialah bahagian yang terakhir. Contohnya ialah jika tempoh daripada terbenamnya matahari dengannya naiknya fajar siddiq ialah 12 jam, maka 2 jam yang terakhir itulah ialah masa untuk bersahur. Melewatkan bersahur
adalah lebih utama dengan syarat tidaklah keterlaluan sehingga mula syak terhadap puasa itu sendiri. Kelebihan bersahur telah dinyatakan dalam banyak hadis. Nabi Muhammad SAW telah bersabda mafhumnya, perbezaan antara puasa kita, yakni puasa orang Islam, dan puasa Ahlul Kitab, yakni orang Yahudi dan Nasara, ialah dengan bersahur. Yakni mereka orang Yahudi dan orang Nasara juga berpuasa, tapi mereka tidak bersahur. Dalam hadis yang lain, baginda SAW bersabda mafhumnya, bersahurlah kerana dalam bersahur terdapat keberkatan. Dalam hadis yang lain, baginda SAW juga bersabda mafhumnya, terdapat keberkatan dalam 3 perkara. Yang pertama berjemaah, kedua sarid, dan ketiga bersahur. Maksud berjemaah dalam hadis ini ialah umum. Solat berjemaah dan apa-apa sahaja amalan orang Islam yang dilakukan secara berjemaah akan disertai dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, sarid pula. Sarid ialah roti yang direndam dalam kuah daging. Dan yang ketiga ialah bersahur. Apabila baginda SAW memanggil mana-mana sahabat untuk makan sahur, baginda SAW bersabda mafhumnya, datanglah dan makanlah makanan yang berkat ini. Dalam satu hadis, baginda SAW bersabda mafhumnya, bersahurlah untuk mendapatkan kekuatan berpuasa, dan tidurlah pada waktu tengah hari, yakni khailullah, untuk membantumu bangun pada akhir malam. Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahawa daripada seorang sahabat, beliau berkata, saya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW sewaktu baginda SAW sedang makan sahur. Baginda SAW telah bersabda mafhumnya, bersahur adalah satu perkara yang diberkati oleh Allah. Bersahur adalah satu perkara yang diberkati, yang Allah SWT telah kurniakan kepadamu. Janganlah kamu meninggalkan bersahur. Baginda SAW telah memberi galakan untuk bersahur, dan banyak hadis sehinggakan baginda SAW telah bersabda mafhumnya, jika tidak ada apa-apa, makanlah walaupun sebiji tamar kering, dan minumlah walaupun seteguk air. Oleh kerana itu, hendaklah orang yang berpuasa mengambil berat tentang amalan yang memberi 2 faedah ini, iaitu untuk kesenangan dan manfaat diri sendiri, di samping memperoleh pahala dengan percuma. Perlu diingatkan bahawa sebarang keterlaluan ataupun kekurangan dalam satu perkara adalah memudaratkan. Oleh kerana itulah, janganlah makan terlalu sedikit sehingga mula rasa lemah untuk beribadat, dan jangan pula makan terlalu banyak sehingga terus bersendawa sepanjang hari. Dalam hadis tersebut juga terdapat anjuran ke arah itu, sebagaimana sabdaan Nabi Muhammad SAW, walaupun dengan sebiji tamar kering ataupun seteguk air. Di samping itu, terdapat juga larangan terhadap makan berlebihan dalam hadis-hadis yang lain. Hafiz Ibn Hajar rahimallahu ta'ala menulis dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari bahawa keberkatan bersahur adalah berdasarkan beberapa segi. Yang pertama, bersahur adalah sunnah. Yang kedua, bersahur berlawanan dengan amalan Ahlul Kitab, kerana mereka tidak bersahur, sedangkan kita telah diperintahkan untuk menentang amalan mereka saya mungkin. Yang ketiga, bersahur memberi kekuatan untuk beribadat. Yang keempat, menambahkan tumpuan hati kepada ibadat. Yang kelima, di samping itu bersahur mengelakkan kebanyakan sifat buruk yang timbul daripada keadaan yang sangat lapar. Yang keenam, dengan bersahur kita dapat memberi bantuan kepada orang yang memerlukan jika mereka datang meminta daripada kita, serta dapat menolong jiran yang fakir ataupun miskin. Yang ketujuh, masa bersahur adalah masa yang khusus untuk penerimaan doa. Maka dengan bersahur kita akan mendapat taufik untuk berdoa. Yang ke-8 dengan bersahur kita akan dapat taufik untuk berzikir dan berbagai lagi manfaat yang lain, insya-Allah. Alhamdulillah, insya-Allah malam ini dapat kita mendengar berkongsi sedikit hadis dan keterangan dalam kelebihan bersahur, insya-Allah, tentang kelebihan bersahur ini, yang mana mungkin yang kita dengar malam ini, insya-Allah ada beberapa
poin penting yang kita nak kita dapat sikit penjelasan insya-Allah sebagai menjadi sumber ilmu untuk kita tentang bersahur, yang mana bersahur ialah untuk membezakan kita dengan ahli kitab. Kerana orang Yahudi dan Nasara juga mereka berpuasa tuan-tuan, tapi mereka tidak bersahur. Rasulullah SAW memerintahkan untuk kita bersahur untuk kita membezakan puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab. Yang kita tinggal bersahur. Bersahur ni dia adalah satu sunnah juga, satu sunnah ni Rasulullah SAW, yang Nabi pun tak pernah tinggal bersahur. Walaupun tak ada makanan apa pun, kita makan apa sekadar perlu yang apa yang ada. Walaupun sebiji kurma, ada seteguk air pun jadilah, sebab kita nak ambil berkat waktu makanan ketika bersahur. Kerana makanan yang masa kita bersahur tu tuan-tuan, dia ada barakah. Kadang-kadang punca tuan-tuan, punca kita rasa malas nak beribadat, punca kita rasa tak larat nak beribadat, kadang-kadang punca dari pemakanan kita tuan-tuan. Dia kita makan dengan makanan yang ada barakah, insya-Allah sikit banyak dia akan memberi dorongan kepada kita, diri kita untuk kita berasa seronok nak beribadat. Hati kita berasa, iman kita berasa mudah nak beribadat, rasa ringan nak beribadat dengan iman kita yang kuat. Tapi kalau kita kadang punca dia, kadang kita termakan benda-benda yang syubhah ataupun benda-benda yang haram yang tanpa kita sedar ataupun kita sedar. Kadang punca makanan kita, makanan banyak makan yang syubhah, lebih lagi benda yang makanan yang haram, itu menyebabkan kadang-kadang punca kita nak beribadat kita jadi malah, jadi larat dan sebagainya. Tu kita kena usahakan. Yang pertama kali kita jaga pemakanan kita. Jaga pemakanan kita juga, kita boleh pilih makan makanan yang ada barakah. Yang pertamanya untuk menjadikan makanan kita berkat, kita makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu sekurang-kurangnya. Kalau kita tak boleh nak baca, tak ada nak baca doa yang panjang pun, sekurangnya nak buka puasa pun sama. Kita sempat nak baca doa yang panjang pun, doa Bismillahirrahmanirrahim itu sudah mencukupi untuk memberi keberkatan pada makanan kita. Apatah lagi waktu kita bersahur dan sebagainya. Waktu bersahur adalah waktu yang sangat berkat. Yang ada makanan yang berkat. Walaupun kita tak larat macam mana pun, malas macam mana pun, mengantuk ke, kita bangunlah sebentar, bangun di penghujung waktu bersahur tu. Kita bersahur, dia disunatkan untuk kita lewatkan sahur, lewatkan makan sahur. Tapi kalau berbuka, kita disunatkan, digalakkan untuk kita mempercepatkan berbuka puasa. Masuk azan maghrib tu segera buka, jangan duk fikir apa lagi, buka walaupun sekurang-kurangnya dengan sebiji tamak atau seteguk air pun dah cukup dah untuk buka puasa. Kalau kita nak cepat-cepat nak pergi sembahyang pun, jangan tinggal makan sikit pun jadilah. Makan kurma, minum air, bismillah maghrib tu dah cukup dah. Kalau jangan kita kadang makan terlalu berat lah. Kalau kita makan awal sangat terlalu berat, kalau kita nak buat sembahyang maghrib pun kita akan rasa malas dan sebagainya. Tu kita kena usaha jaga pemakanan kita waktu untuk berbuka. Kerana bulan puasa Ramadan ni adalah bulan yang mana kita nak latih perut kita berehat, tuan-tuan. Bukan kita nak bagi perut kita ni bekerja lagi kuat. Kadang-kadang kita terlepas pandang, kita berbuka tu kita makan banyak sungguh-sungguh, tuan-tuan. Masuk azan tu makan, minum air sampai bergelas-gelas, makan nasi, makan segala-gala. Kita nak sembahyang maghrib, kita jadi malas. Bila malas maghrib, kita kadang ada yang sembahyang maghrib di hujung-hujung waktu kerana perut dah kenyang, terlampau kenyang, tuan-tuan. Bila terlampau kenyang, kita akan rasa malas nak beribadat dan sebagainya. Nak sembahyang maghrib banyak di hujung waktu. Kadang ada sampai terpaksa qada sembahyang maghrib tu. Kita kena jaga makanan kita. Apapun kita makan yang ringan-ringan dulu, baru kita sembahyang saat maghrib, lepas tu baru kita sambung makan kita nak makan. Kalau tak makan lagi, lepas tarawih nanti baru kita makan, insya-Allah. Tu cara kita nak melatih diri kita daripada perut kita daripada terpaksa bekerja terlalu kuat. Di siang hari dia berehat, nanti tiba-tiba masuk maghrib kita masuk sungguh-sungguh makanan kita, perut kita terpaksa bekerja terlalu kuat. Perut pun dia ada orang ada masa untuk dia rehat dan sebagainya, insya-Allah. Itu kaedah untuk kita nak menjaga perut kita, juga untuk kita nak bagi ada kekuatan untuk kita nak beribadat, insya-Allah. Dan tentang bersahur ni ada sahur adalah satu, ada masa yang sangat mustajab doa, tuan-tuan, yang kita terlepas pandang dan kita ambil mudah. Kerana sahur ada masa yang sangat mustajab doa. Selain masa waktu hampir berbuka puasa adalah masa yang sangat mustajab doa. Waktu bersahur juga atau waktu yang sangat mustajab ada antara masa-masa
yang Allah menerima doa-doa hamba dia. Tu yang kita telah pandang. Kita bangun bersahur tu, kalau boleh kita bangun, mandi siap-siap dulu kalau boleh, gosok gigi, dan kalau boleh nak solat tahajud dulu pun tak apa, ataupun nak bersahur makan dulu pun tak ada masalah. Kalau solat tahajud dulu, itu kita berdoa insya-Allah masa-masa lah. Kita guna masa sebaik mungkin tu nak kita banyak berdoa ketika sahur ni, dan juga lepas besok tahajud doa baru kita makan sahur insya-Allah. Dan sebelum makan tu, sebelum waktu subuh tu, kalau ada masa bolehlah kita isikan dengan zikir ataupun kita baca Quran. Kerana tuan-tuan, baca Quran ni waktu yang paling terbaik tuan-tuan kalau kita baca adalah waktu sebelum subuh. Sebelum subuh adalah masa yang sangat cukup terbaik, kerana kelebihannya sangat besar tuan. Kalau boleh baca waktu subuh, alhamdulillah. Walau tak banyak, lepas satu muka pun jadilah waktu subuh. Sebelum subuh tu, sebelum subuh, lepas kita solat tahajud, waktu kita makan tu, sementara tunggu subuh mungkin ada dalam 10 minit atau 15 minit waktu subuh. Tak ada apa kita nak buat, ambillah Quran tuan, baca walaupun satu muka menjadilah. Kerana waktu subuh, sebelum subuh antara waktu yang sangat paling terbaik untuk kita nak baca Quran. Insya-Allah akan besar kelebihan insya-Allah. Insya-Allah kalau itu saja perkongsian malam ini tentang kelebihan bersahur insya-Allah. Dan kita janganlah lepaskan peluang tuan-tuan. Kita ada poin penting yang kita dapat malam ini. Pertama, sahur adalah itu kita nak membezakan puasa kita dengan puasa ahli kitab. Ahli kitab dia tidak bersahur tuan. Dia puasa tapi tidak bersahur. Kita orang Islam kena bersahur untuk kita nak kaitkan dengan sunnah Nabi sallam. Yang kedua, bersahur, makanan ketika bersahur ada barakah. Jangan kita terlepas pandang makan makanan yang berkat, insya-Allah dia juga menjadi sikit banyak dia akan menjadi asas ataupun daging kita, dan juga dapat memberi kesan kepada diri kita dalam kita nak beribadah kepada Allah. Bila kita banyak makanan yang berkat, insya-Allah badan kita, iman kita akan sihat. Bila iman sihat tu, kita nak buat amal kita jadi seronok, jadi mudah. Bila iman kita sakit, iman kita tak larat tuan, nak buat ibadat Allahu akbar tuan, jenuh. Nak bangun tahajud pun 2 rakaat pun jenuh tuan. Nak baca Quran pun satu muka jenuh. Kalau kita pegang handphone, baca WhatsApp, baca Facebook 2 jam tak berasa pun. Tapi baca Quran satu muka, dia rasa macam nak baca 30 juzuk, tak boleh api. Satu muka, setengah muka pun jenuh tuan. Tu kita kena cek balik kenapa kita sampai tahap tu, nak baca Quran pun tak larat. Kenapa? Sebab makanan kita kadang-kadang menyebabkan hati kita ni hitam, hati kita kotor, iman kita jadi sakit. Iman sakit, nak buat ibadat kita jadi lemah. So, kita kena sentiasa rawat iman kita dengan kita banyakkan mengikuti Allah SWT dengan berzikir dan sebagainya, istighfar insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat istighfar hati kita akan pulih kembali dengan keadaan yang sakit tu dan bersih. Mudah iman yang elok, mudah kita nak buat iman yang sihat, mudah kita nak buat amal ibadat kita kepada Allah SWT insya-Allah. Dan juga yang ketiga, waktu bersahur adalah waktu yang sangat mustajab doa yang kita lepas pandang malam ni. Mustajab doa, kerana kita sangat perlu sentiasa mengharapkan permintaan kita kepada Allah Taala. Dan kalau kita tak nak minta ke siapa lagi kalau kepada Allah, lebih lagi kita di keadaan sekarang ni kita diuji dengan COVID-19 tuan, yang mana belum lagi ada kesudahannya, masih ada kes, walaupun kes baru tak banyak tapi tetap ada tuan-tuan. Nah, kita yang mungkin ada zon hijau, alhamdulillah. Yang masih ada di zon merah tu, yang zon masih banyak lagi pesakit-pesakit yang positif, kita sangat risau tuan-tuan. Tapi itu yang penting, kita gunalah masa peluang di waktu bersahur ni dan di waktu hampir berbuka puasa, itu kita menadah tangan, minta lah kepada Allah tuan-tuan. Minta kalau ramai-ramai semua umat Islam minta, insya-Allah tuan, Allah akan dengar tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah angkatlah kembali COVID-19 ini, dan juga mudah dapat kita sama-sama dapat kembali untuk mengimarahkan masjid-masjid surau-surau yang sudah hampir sebulan lebih kurang dah tuan, sebulan lebih kurang masjid sudah jadi usang tanpa ada penghuni yang datang, jemaah yang datang cuma ada 2-3 orang. Kadang-kadang ada juga yang surau yang tutup terus tuan, terpaksa tak ada jemaah. Kadang bila imam azan terpaksa balik, tak ada jemaah yang datang tuan. Tu kadang ada juga masjid-masjid surau macam tu, kita sedihlah tuan. Insya-Allah tu kalau boleh pegawai masjid, pegawai surau, imam siap bilai, tolong minta kerjasama bagi kita dibolehkan untuk mengimarahkan masjid atau surau dengan solat berjemaah 5 waktu. Bilai imam siap boleh tuan-tuan, tak ada masalah. Tolong jaga untuk kita nak melepaskan fardu kifayah tempat kita. Kalau surau taman kita contoh, kalau kita buat alhamdulillah, mudah ada walaupun
keadaan orang lain tak boleh itu, kita main nak menghidupkan juga mudah-mudahan Allah akan angkat lah ujian ini, kata ujian bala Allah SWT akan turun di tempat kita insya-Allah. Walaupun memang pemerintah tak bagi datang ke Masjid Surah, tapi 3 orang ni boleh datang untuk nak menghidupkan rumah Allah Masjid Surah. Bila siap imam tolong jaga insya-Allah 5 waktu, tolong jaga masjid-masjid tempat surah tempat tuan-tuan insya-Allah. Mudah-mudahan tempat kita ada barakahnya kerana masih lagi hidup berjemaah 5 waktu, azan masih dilaungkan insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah, mudah apa yang dikongsikan malam ini menjadi sumber ilmu untuk kita sama-sama beramal dan kita sama-sama sampaikanlah kepada yang lain insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.